Hai, saya Zaliha Hassan, your friendly scriptwriter. Kita jumpa lagi. Apa khabar semua? Saya harap semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat. Hari ini jadual saya agak padat dan saya agak sibuk. Walau bagaimanapun, saya cuba lapangkan sedikit waktu untuk berkongsi pengalaman saya sebagai seorang penulis yang katanya bermula daripada seorang penulis skrip drama TV, radio dan seterusnya melangkah ke skrip drama TV. Okey, sebenarnya apa yang saya capai pada hari ini ia bertitik tolak daripada zaman kecil saya. Maksudnya childhood kita sedikit sebanyak mendrive kita atau menggerakkan kita untuk bagaimana kita berada pada hari ini. Maksudnya sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam video sebelum ini, saya dilahirkan di Thailand, dibesarkan di Thailand, disekolahkan di Thailand dan bapa saya ketika itu bekerja dengan sebuah syarikat milik orang Inggeris. Dan kerja dia ialah menguruskan pekerja di sebuah ladang getah di selatan Thailand. Majority dia terpilih untuk buat kerja tu because majority daripada pekerja-pekerja di ladang itu adalah orang Melayu Muslim dan mereka perlu mencari seorang pengurus yang beragama Islam yang mampu bercakap Melayu, yang boleh communicate ataupun communicate dengan para pekerja dalam bahasa Melayu walaupun dalam dialek Kelantan. And sebagai seorang pekerja yang berada di ladang jauh daripada bandar, bapa saya of course dia disediakan sebuah kediaman dan saya masih ingat lagi kediaman kami sekeluarga di atas bukit, rumah warna hijau, rumah besar, rumah yang bercorak kolonial. Maknanya di dalam kawasan itu dia ada dua bahagian, satu di kawasan kediaman kami dan dia ada macam jambatan. Kat depan tu memang pejabat bapa saya, kat bawah pejabat tu dia simpan banyak beras, banyak keperluan asas yang diperlukan oleh para pekerja ladang. So setiap pagi saya akan keluar, ni saya cerita sebelum saya masuk sekolah ya, jadi sekitar umur dalam 3-4 tahun macam tu, saya dengan saya tak ada kawan. Maknanya saya setiap hari saya keluar daripada mak saya hari-hari kerja dia masak, jaga anak, uruskan anak itu je. Mak saya seorang suri rumah. And then setiap pagi saya akan keluar ke halaman rumah dan saya akan tengok ke bawah. Nak naik ke rumah saya tu tangga dia banyak, lebih kurang dalam 100 batang anak tangga. Dan mak saya memang, saya dan mak saya memang jarang turun ke bawah. Segala benda keperluan kami semua dibawa oleh salah seorang daripada pekerja kat ladang tu. Mana beras semua, beras, gula, keperluan lauk ke apakah, dia akan hantar ke atas. Dan setiap pagi saya akan duduk kat depan laman rumah, saya akan tengok ke bawah. Kat bawah tu ada beret panjang dari kayu, dari batu yang merupakan kediaman para pekerja ladang tu. So saya sering membayangkan bahawasanya saya turun ke bawah berkawan dengan anak-anak dia orang, tetapi memang benda tu tidak akan berlaku lah sebab saya nak turun pun saya kecil lagi dan mereka nak naik ke atas pun selalunya ibu bapa mereka tak benarkan mereka naik sebab ialah rumah meja kan. And then dan di belakang rumah saya tu banyak pokok-pokok macam pokok betik semua. Dan di waktu malam selepas ayah saya solat, mak saya suka mengaji semua dan saya at the same time mak saya juga ajar saya mengaji, ajar sendiri. And then di waktu kami pukul 9 kami dah tidur sebab bapa saya pukul 7 dia terpaksa turun ke ladang, and then dalam pukul 5.30 like that kami dah bangun. Memang daripada awalnya memang kami jenis orang yang kena bangun awal. So sebelum pada tidur bapa saya ni dia suka bercerita. Maksudnya bedtime story lah. Tetapi cerita yang dibawa kepada kami itu bukan cerita biasalah, bukan cerita superhero macam tu. Tetapi dia selalu bercerita tentang bagaimana bijaksananya cerita sang kancil, cerita sang kancil dengan harimau, sang kancil dengan mahkota raja, sang kancil bla 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 semua. Segala cerita sang kancil itu akan diulang-ulang. And then dia selalu memberitahu bahawasanya bila kita guna akal, macam-macam kita boleh buat. Dan
sesekali nenek saya ketika dia tinggal di Pekalang Kubur, dia akan cross ke Thailand, dan dia akan datang ke rumah saya, dia bawa segala keperluan macam Milo, semuanya barang-barang makan yang kering ni. And then dengan nenek saya pula, saya mempunyai different story. Maksudnya nenek saya akan bercerita tentang kehebatan pahlawan-pahlawan Melayu, tentang kehebatan Cik Siti Wan Kembang, tentang kehebatan Siti Zubaidah. Dia bercerita dalam hikayat 1001 Malam, dan juga cerita-cerita lokal, pahlawan Melayu yang lokal ini. Dia selalu, sebab nenek saya ni asalnya dari keturunan Raja Jembal, so dia begitu proud untuk menceritakan bagaimana wujudnya hubungan baik antara Cik Siti Wan Kembang dengan Kerajaan Jembal, dan bagaimana Puteri Sadung itu yang berasal daripada keturunan Raja Jembal yang diangkat menjadi anak angkat kepada Cik Siti Wan Kembang, dan bagaimana pengorbanan Puteri Sadung untuk meredakan peperangan antara raja untuk mengelak daripada negeri ini diserang oleh Raja Siam, sanggup berkorban ikut Raja Siam pergi, dan bagaimana kesaktian Puteri Sadung itu yang membolehkan Sultan Raja Siam hantar dia balik. So saya ketika itu saya selalu membayangkan alangkah bagusnya kalau ketika itu aku berada di zaman Cik Siti Wan Kembang. Alangkah bagusnya kalau aku berada dalam ketika zaman keagungan Puteri Sadun, dan bagaimana dia juga menceritakan bagaimana kehebatan Cik Siti Wan Kembang untuk melawan Raja Siam dan mengalahkan Raja Siam dalam peperangan tertentu, dan bagaimana Raja Siam itu berani menyerang Cik Siti Wan Kembang negeri Kelantan setelah kemangkatan Cik Siti Wan Kembang, dan bagaimana akrabnya hubungan antara Kerajaan Jembal dengan Kerajaan Cik Siti Wan Kembang, sehingga dia menghadiahkan kijang, dan kijang itu menjadi lambang kebesaran Kerajaan Negeri Kelantan hingga sehari ini. Itu yang diceritakan. That is the fact yang diceritakan oleh Ninda saya. Dan nenek saya ni seorang, saya sebenarnya kagum sebab dia berpisah dengan datuk saya. Datuk saya ni seorang seorang ulama lah, juga seorang guru, orang alim. Tapi mereka berjumpa tu, mereka berpisah waktu mak saya masih kecil. Sejak daripada itu nenek saya tak pernah kahwin, dan dia handle all the family matters. Sebab dia ni anak satu saja. Arwah nyang saya ni Tengku Sulong nama dia, anak dia perempuan ni satu je. So nak tak nak dia terpaksa menjaga segala dia memang dari keluarga kaya lah, berniaga semua whatsoever. And then apabila perang Jepun tu masuk, dia terpaksa menjaga kepentingan keluarga dia terpaksa menjaga banyak benda yang kena jadi. Dan dia ini seorang, bagi saya, seorang wanita yang tough, seorang wanita yang sanggup lakukan apa saja untuk mempertahankan kepentingan keluarga dia. Dan itulah yang saya katakan bahawa cerita-cerita yang diceritakan oleh bapa saya dan Ninda saya itu, dia masuk dalam kepala saya, dan kemudian telah membentuk satu komitmen bahawasanya saya perlu, kalau saya inginkan sesuatu, saya impikan sesuatu, maka saya kena buat sampai berjaya. Dan arwah ayah saya selalu kata, dia selalu bagi tahu saya bahawasanya dia tak ada anak lelaki, kami adik-beradik semua 4 orang perempuan. Dia kata saya adalah orang yang satu hari nanti akan lead family, because my sister dia quite soft like a princess sikit. Sebab saya ini memang dibentuk oleh ayah saya. Saya ingat anak ayah, saya ikut mana dia pergi. Even kalau dia bawa jentera masuk ke ladang, melawat all the staff dekat dalam pun, dia akan bawa saya. Dan di situ saya melihat bagaimana seorang para pekerja yang hidupnya memang serba sederhana. Dan di situ bapa saya ajar saja untuk menghargai hidup. Dan itulah sebenarnya pembentukan peribadi yang menjadikan saya ini oversensitif, melihat setiap benda itu dengan mata hati. Dan saya berusaha mengaplikan ataupun mendevelopkan segala cerita yang saya lihat untuk dimasuk ke dalam skrip. Dan saya mengharapkan agar apa yang saya tulis itu ditonton dan dipersembahkan kepada masyarakat, akan menjadi satu pengajaran. So itu saja untuk video saya kali ini, dan saya harapkan
kita akan mendapat manfaat. Dan tujuan saya membuat video ini untuk kepada mereka yang berminat untuk menceburi bidang penulisan ini, jangan takut. Sebab prosesnya mungkin akan makan masa, sebab kita tak boleh tak mampu untuk melahirkan writer itu dalam satu waktu sehari dua, tapi dia akan makan masa. Tapi you kena start. So saya percaya dalam ketika kita zaman PKP ni, mungkin banyak benda yang kita nak bincang, banyak benda yang kita nak perkatakan. So you write down on the paper, and then kemungkinan apa yang kita tulis di satu hari akan jadi bahan untuk kita guna sebagai bahan untuk skrip kita nanti. So sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye.